Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Umara binti Khalil, nombor matrik 19 TRG 22F1002. Hai, nama saya Afika Izzati binti Muhammad Azman, nombor matrik 19 DRG 22F1052. Nama saya Vaishnavi, anak perempuan Ganesen. Nombor pendaftaran 19 DRG 22F1043. Saya Nur Haryati binti Abdul Halim, nombor matrik 19 DRG 22F1040. Jadi, dalam video kali ini, kami ataupun saya serta rakan lain pada hari ini akan mengulas dan mengetengahkan isu serta cabaran dalam filem Ola Bola mengenai topik subjek etika dan peradaban yang telah kami pilih, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepadan Nasional di Malaysia. Jom kita tengok. Dengan usahamu, mereka akan tahu mereka akan bercerita kepada generasi akan datang dan seluruh rakyat akan menyokongmu. Jadi baiklah, filem Ola Bola arahan daripada Chew Kian Kuan merupakan sebuah filem yang melambangkan tentang pelbagai budaya di Malaysia dengan semangat persahabatan serta bersatu padu tanpa mengenal latar belakang. Jadi Ola Bola ini bermula dengan kisah Marian ataupun Marian Tan, seorang wartawan pada ketika itu yang telah ditugaskan untuk membuat kajian tentang pasukan bola sepak negara yang telah mencipta nama pada era 80-an. Jadi dia pun telah mengambil keputusan untuk menjejaki pemain handal di era tersebut. Okey, jadi pertemuan mereka akhirnya telah merungkai sejarah ahli pasukan yang terlibat, termasuk pemain utamanya Chow Kok Kiong atau Toki yang telah dilakonkan oleh JCC, Ali oleh Luqman Hafiz dan juga Mutu Saran Kumar. Toki misalnya berdepan konflik di mana dia perlu memilih cita-cita atau menjaga keluarganya, manakala Mutu mempunyai hubungan dingin dengan bapa sendiri kerana tidak mendapat restu. Ali pula sentiasa bergelut dengan impiannya untuk menyarung jersey nombor 10. Mengangkat kisah bola sepak sebagai isu utama penceritaan, maka sudah pasti banyak babak dipandang, termasuk ketika latihan dan perlawanan sebentar dihidangkan kepada penonton. Malah beberapa perlawanan yang melibatkan antara pasukan Malaysia dan negara ASEAN ketika itu telah ditunjukkan sebaik mungkin dengan fakta pengangkutan mata gol. Ada beberapa babak yang begitu menyentuh hati, menontonkan malah mampu membuatkan mereka mengalirkan air mata. Bukan kerana sedih, tetapi kerana penceritaan yang ditunjukkan mereka membuatkan penulisan rasa berbangga dan lebih sayang kepada negara. Semangat kesukaan dijadikan satu penempaan betapa kita sebenarnya bergerak dalam satu nafas yang sama. Syarat positif tidak langsung tidak menyentuh mengenai perbezaan warna, kulit atau kepercayaan setiap kaum yang ada di Malaysia. Cerita ini bukan hanya mengisahkan tentang semangat bola sepak dan menaikkan negara, malah tentang erti kekeluargaan dan persahabatan juga adalah penting dalam sebuah pasukan. Warna kulit dan latar belakang bukan lagi menjadikan isu utama di sini dalam menjadikan hubungan antara mereka. Inilah antara ciri yang membolehkan filem ini dianggap sebagai sebuah filem nasional. Filem Ola Bola bukan sekadar berkisar mengenai permainan bola sepak semata-mata, tetapi sebenarnya juga memaparkan tentang penentangan imperialisme atau penindasan yang melibatkan politik negara. Faktor politik telah menyebabkan sesuatu impian yang sepatutnya boleh mengharumkan nama negara menjadi musnah. Faktor politik ini telah memberi kesan besar bukan sahaja kepada hal-hal perundangan, keagamaan, nilai kemasyarakatan dan sebagainya, namun turut memberi tamparan hebat kepada sukan-sukan negara, terutamanya sukan bola sepak. Kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya telah layak ke tamasya sukan Olimpik, tetapi fahaman politik yang telah menghalang kita. Politik dan dakwah Amerika yang sangat membencikan Soviet Union berjaya menghalang anak Malaysia ke Olimpik. Walaupun hanya setakat perang Soviet yang melanggar Afghanistan, masyarakat telah memboikot sukan. Telah seberapa banyak perang Amerika sudah dilancarkan sehingga sekarang dan kita masih bersukan dengan Amerika.
Filem Ola Bola telah membuka satu pandangan di mana masyarakat boleh menampakkan akan satu sudut pandang sebaliknya yang telah dikaburkan oleh politik dan diterjemahkan oleh salah satu platform iaitu Sukan Bola Sepak. Filem Ola Bola ini membawa kita untuk membebaskan minda dari penjajah. Dari aspek pemilihan pelakon, Chow meletakkan 3 bangsa majoriti yang terdapat di Malaysia iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Seperti yang diukir dalam sejarah, peristiwa 13 Mei 1969 iaitu peristiwa di mana perusahaan kaum antara bangsa masing-masing telah bangsa Cina dan Melayu bertentangan kerana mengejar kemajuan bangsa masing-masing telah memberi kesan berdarah antara dua buah kaum ini. Lebih buruk lagi apabila dua belah kaum ini tidak boleh bertemu satu sama lain pada masa itu. Jika bertemu sahaja, pasti ada sahaja bergaduhan hingga bertumbahan darah. Dari iktibar kisah hitam itu, saya melibat pengarah kepada filem ini cuba menotakkan isu berkauman ini. Tangkapan-tangkapan buruk itu cuba menotakkan melalui pemilihan pelakon dalam filem berkualiti ini. Hal ini dapat melihat dalam pasukan bola sepak Malaysia pada masa itu. Setiap kaum di Malaysia ini terdapat dalam pasukan tersebut. Malah pasukan tersebut diterapkan dengan konsep kekeluargaan yang tinggi. Tambahan lagi, sifat kekeluargaan tersebut juga berlaku di luar padang bola sepak. Sebagai contohnya, ketika adik Mutu, Karen Kumar, masuk hospital kerana kemalangan, Tauki membawa Mutu ke hospital untuk melawat adiknya. Melalui situasi ini, pengarah ingin menunjukkan nilai kemanusiaan yang sebenarnya ada pada rakyat Malaysia pada masa itu. Boleh lihat dalam kisah ini masing-masing mempunyai konflik dan kisah perjuangan hidup mereka tersendiri yang mana memerlukan pengorbanan serta kesungguhan luar biasa yang secara tak langsung mengheret sama perasaan penonton. Jadi filem Ola Bola juga boleh diangkat sebagai filem nasional kerana semangat cintakan tanah air iaitu Malaysia dipaparkan dengan jelas melalui perlawanan bola sepak. Babak terakhir semasa para pemain berada di bilik persalinan sebagai contoh mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam diri para penonton. Yang mana antara petikan dialog Toki dalam adegan tersebut ialah, "Aku tahu kita tidak akan ke Olimpik, tetapi orang dekat luar sana tu datang nak tengok kita menang, bukan kita kalah." Dengan nada yang penuh beremosi dan penuh patriotik yang dilontarkan oleh Toki, semangat pasukannya kembali pulih dan ditambah lagi dengan dialog Ali yang akhir sekali membuat keputusan untuk bermain semula demi menjaga maruah negara, iaitu kita menang sama-sama, kita kalah pun sama-sama. Maka selepas itu semangat pemain semakin bertambah dan kian berkobar-kobar. Jadi akhir sekali mereka berjaya menewaskan pasukan Korea Selatan dan membuktikan bahawa jika semua rakyat bersatu tanpa perlu mengira bangsa dan darjat, keajaiban mampu dikecapi bersama akhirnya. Baiklah, jadi kesimpulannya filem Ola Bola ini bukan sahaja mempunyai kelebihan dari segi aspek artistik dan nilai komersialnya semata-mata, malah juga boleh menjadi ejen dalam perpaduan kaum di negara ini. Justeru, filem ini amatlah sesuai untuk dijadikan sebagai sebuah karya nasional ke arah pembentukan satu Malaysia. Jadi dengan itu terbuktilah teknologi maklumat mampu membentuk kesepaduan nasional di negara kita. Bye-bye.